Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 4 Januari 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Berita malam ini dimulakan dengan gesaan terhadap rakyat di negeri untuk memberi kerjasama dalam mematuhi jadual penerbangan yang diluluskan untuk kemasukan dan keluar dari Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan media pada Isnin telah menjelaskan berhubung ketidakpuasan individu baru-baru ini di media sosial mengenai pembatalan penerbangan AirAsia AK6090 dari Kota Kinabalu ke Sibu pada 3 Januari 2021. Menurut kenyataan itu, pihak AirAsia telah melanggar pematuhan jadual penerbangan yang dikeluarkan oleh JPBN melalui Kementerian Pengangkutan Sarawak pada 23 Disember 2020. Kenyataan sama menambah semua syarikat penerbangan yang beroperasi untuk urusan keluar masuk Sarawak termasuk AirAsia telah mengambil maklum mengenai jadual yang diluluskan itu untuk memudahkan individu merancang perjalanan dengan selamat dan tanpa rasa was-was. Justru JPBN Sarawak meminta kerjasama semua pihak untuk mematuhi penerbangan berjadual yang ditetapkan dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Berita seterusnya, Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada Isnin menerima kunjungan hormat dari My Hackathon Sarawakian Winners di pejabat beliau di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Menteri telah menyerahkan anugerah kepada 4 pemenang kategori maraton iaitu Chai Kok Chin, Chang Yang Lung, Chai Koh Kiong dan Ahmad Hazim Ahmad Fuad. Manakala bagi kategori lari pecut pula kepada 2 pemenang iaitu Muhammad Nur Hamizan Abu Bakar dan Amir Azizi Musa. Laporan berikutnya dari Limbang. Masih banyak lagi pembangunan yang akan dibawa oleh Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS sekaligus memberi manfaat kepada penduduk di daerah itu. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu selaku wakil rakyat, beliau bersama Ahli Parlimen Limbang dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau akan terus membawa pelbagai projek termasuk pembangunan Pusat Bersepadu Pentadbiran Limbang. Pusat Bersepadu Pentadbiran lebih kurang untuk Limbang, untuk daerah Limbang, iaitu untuk menempatkan semua ofis ataupun pejabat-pejabat kerajaan negeri. Ini state macam majlis daerah pun kerajaan negeri, pejabat daerah, pejabat residen, JP bukan, Land and Survey. Tempatnya adalah di Rangau, hampir dengan airport. Ia akan berhadapan dengan sungai, menghadap sungai. Kos dalam lingkungan 200 juta. Dan insyaAllah ia akan diresmi pencatatan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pada bulan 2, bulan hadapan tahun 2021. Dalam pada itu, beliau yang juga Adun Bukit Kota menambah terdapat banyak lagi pembangunan yang telah dibawa di kawasan berkenaan. Antara projek-projek yang telah dilaksanakan di Kampung Pati Ambun adalah seperti yang tertera. Sementara itu, mengulas mengenai kejadian yang meragut nyawa 9 mangsa di pengkalan feri Triso pada Jumaat, beliau berharap pihak berkuasa dan pengguna akan mementingkan aspek keselamatan semasa menggunakan perkhidmatan feri. Okey, pertamanya kita bersimpati dan menyampaikan takziah kepada keluarga mangsa tragedi feri di feri Triso semalam. Mudah-mudahan mereka bersabarlah dengan musibah yang berlaku ini, dan ini sesuatu yang menyedihkan dan kita tidak jangka lah. Tragedi ini perlu diambil pengajaran lah bagi seluruh rakyat di mana saja mereka berada, rakyat yang masih menggunakan perkhidmatan feri, sama ada di Malaysia, di Sarawak dan di seluruh daerah di Sarawak, termasuk juga kita di Limbang.
Beliau menambah di Limbang masih terdapat perkhidmatan feri yang menyeberangi Sungai Limbang ke kampung seberang seperti ke Kampung Sangkarai, Kampung Gadong, Kampung Lupak Rangas dan Kampung Pandam. Berikut pula, penduduk di Kuala Rajang diseru agar terus memberi mandat kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya negeri PRN 12 akan datang. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lim Talif Saleh, hanya GPS yang mampu mentadbir dan memberi kemajuan untuk Sarawak. Semasa sesi walkabout di Kampung Rajang pada Isnin, Datuk Lim yakin rakyat tahu menilai dan melihat pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan di Kampung Rajang dan keseluruhan kawasan Dun Kuala Rajang. Pada program itu, beliau telah menyampaikan sumbangan berjumlah keseluruhan RM15,000 kepada 3 pertubuhan dengan senarai penerima seperti tertera. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak merekodkan sebanyak 8 kes positif baharu di daerah Kuching pada Isnin dan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,148 kes. Menurut kenyataan media JPBN Sarawak, 2 kes merupakan kes saringan individu yang balik dari Semenanjung Malaysia, 1 kes saringan individu yang balik dari luar negara, manakala 4 kes melibatkan saringan individu yang mempunyai kontak kepada kes positif dan 1 kes adalah saringan sebelum kemasukan ke hospital. Turut dimaklumkan terdapat 4 penambahan kes melibatkan kluster Stutong. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.